Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aini Nadia, pelajar di PSM 3A. Pada hari ini, kami ingin membentangkan tentang satu software HR yang dipanggil Lisem. Lisem adalah satu platform untuk pengurusan prestasi dan penglibatan kaki tangan. Lisem juga mempunyai beberapa produk iaitu pengurusan matlamat dan OKR, ulasan prestasi dan 360, tinjauan pelibatan pekerja, maklum balas dan pujian, mesyuarat satu ke satu, dan produk yang terakhir adalah pembelajaran dan onboarding. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Fadilah binti Ahmad TV daripada DPSM 3A. Hari ini saya nak bentangkan tentang prestasi dan ulasan 360. Prestasi dan ulasan 360 ini adalah dapatkan bantuan untuk mengatur proses tinjauan dari template dan kerangka amalan terbaik atau sesuaikan segala dari soalan untuk meminta pekerja ke garis masa dan tetapan tanpa nama. Dan seterusnya, buat template dan garis masa ulasan yang dapat digunakan kembali sepanjang kitaran tinjauan dan bahkan ditetapkan untuk berulang. Apa yang saya faham dekat sini adalah prestasi dan ulasan 360 ini untuk memantau prestasi pekerja dengan menggunakan data untuk mencatat setiap prestasi tahunan mereka dan dapat mengukur kecekapan pekerja dengan kemahiran yang mereka ada. Seterusnya, matlamat dan pengurusan OKR pula dijaki matlamat syarikat tanpa mengira proses atau kerangka apa yang digunakan. Seterusnya, melibatkan dengan kolaborator, matlamat melangkaui penjejakan, mudah dengan berkongsi dan meminta maklum balas mengenai matlamat. Apa yang saya faham adalah setiap syarikat adalah mempunyai matlamat yang tersendiri. Ia meninggalkan komen untuk menyediakan konteks dan mengadakan perbincangan mengenai kemajuan matlamat dan mereka kaitkan tujuan individu, pasukan dan syarikat antara satu sama lain untuk menghasilkan pokok matlamat yang menyoroti kepemilikan dan pergantungan pada jalan menuju kejayaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Eliana Malik binti Malikin daripada DPSM 3A. Tinjauan dan penglibatan pekerja di dalam LIPSOM. Pada tinjauan dan penglibatan pekerja adalah ianya dapat mengambil dan mengumpul maklum balas tentang ulasan prestasi pekerja, majikan dan orang atasan dengan lebih mudah. Ia juga membantu organisasi dalam menetapkan matlamat pembangunan syarikat. Ada matlamat dinamik di mana pekerja boleh gunakan untuk mengetahui bagaimana matlamat di dalam peringkat syarikat itu dapat dikaitkan dengan matlamat pasukan syarikat. Dalam LIPSOM, matlamat boleh disediakan dan dikemaskinikan oleh pekerja, majikan ataupun orang atasan ataupun sesiapa sahaja yang mempunyai akses. Menyediakan ciri-ciri maklum balas seperti ruangan komen dan permintaan daripada seseorang pekerja itu untuk menerima maklum balas daripada pekerja ataupun majikan ataupun orang atasan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Sarah Sofia binti Cik Sulaiman daripada DPSM 3A. Okey, bahagian yang saya perlu terangkan ialah maklum balas dan pujian. Dalam bahasa Inggerisnya ialah feedback and praise. So, first thing is berkongsi maklum balas yang berharga adalah berkongsi maklum balas yang berguna dengan rakan sekerja untuk membantu mereka mengembangkan dan meningkatkan prestasi masing-masing. Yang kedua, maklum balas boleh dibuat secara terbuka atau berdasarkan kecekapan dan nilai syarikat yang ditentukan. Contohnya, satu syarikat atau organisasi itu ada target masing-masing. Seterusnya, raikan kemenangan. Maksudnya, kita sambut kemenangan itu dengan cara positif dan tunjukkan pengiktirafan rakan sekerja untuk karya mereka dengan memberikan pujian kepada mereka. Contohnya, bagi rewards ke, bagi penghargaan terima kasih kepada mereka atau CJ apa-apa yang boleh membuatkan mereka rasa lebih dihargai dan bersungguh untuk meningkatkan sesuatu sistem ataupun meningkatkan pekerjaan mereka di dalam satu organisasi. Pujian dapat dilihat oleh seluruh syarikat dan disatukan dengan Slack. Okey, sebuah syarikat praise wall menunjukkan pujian orang ramai yang dihantar antara rakan sekerja sehingga pencapaian pekerja dapat kelihatan yang mereka layak. So, maknanya mereka akan merasa layak lah sekiranya
bila mereka buat kerja dengan betul, mereka akan rasa diri mereka ni betul dan apa yang diorang buat tu ialah feedback yang positif. Okey, kumpulan maklum balas yang bermakna untuk memahami sentimen di mana-mana bahagian organisasi. Tujuan ialah untuk khususnya syarikat, kepimpinan dan khusus pasukan. Tingkatkan pemacu penglibatan yang paling penting untuk membina budaya syarikat yang hebat. Maksudnya syarikat tu dia ada satu target untuk memberikan syarikat tu yang terbaik. Selalunya setiap syarikat perlulah nak keuntungan. So mereka perlu ada maklum balas, feedback and praise yang positif untuk setiap syarikat yang mereka cuba bangunkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurmaliha binti Matono. Jadi saya akan menerangkan dua perkara, iaitu satu kesatu dan mesyuarat pasukan. Yang kedua ialah pembelajaran dan onboarding. Jadi satu kesatu dan mesyuarat pasukan ni kalau dalam bahasa Inggeris dia ialah one-on-one and team meetings. Jadi satu kesatu dan mesyuarat pasukan ni ada 4 fungsi. Yang pertama ialah memperkasakan pengurus dengan perjumpaan yang berkesan. Kedua ialah bekerjasama dengan agenda. Ketiga ialah ringkaskan perbualan. Keempat adalah selari dengan maklumat. Jadi yang pertama tadi ialah memperkasakan pengurus dengan perjumpaan yang berkesan. Ialah pengurus dapat membuat mesyuarat satu kesatu dengan pekerja dengan mudah. Jadi di sini bermaksud pengurus boleh memilih sama ada ingin mengadakan mesyuarat satu kesatu ataupun dengan pasukan. Satu kesatu itu bermaksud pengurus ingin membuat mesyuarat hanya dengan seorang pekerja saja. Itu yang dinamakan one on one, hanya pengurus dengan seorang pekerja saja. Selain itu, fungsi yang kedua ialah bekerjasama dengan agenda. Bekerjasama dengan agenda adalah kita kena membina struktur agenda agar sesuai dengan format mesyuarat. Seterusnya, pengurus kena tambahkan titik pembincangan semasa mesyuarat berlangsung. Selepas habisnya mesyuarat, pekerja akan menerima salinan agenda secara automatik semasa mesyuarat melalui email ataupun aplikasi Slack. Yang ketiga ialah ringkaskan perbualan. Ringkaskan perbualan ialah pengurus perlu membuat nota dengan mudah dan tambahkan komen di ruangan perbincangan dan keputusan. Yang keempat, selari dengan maklumat. Selari dengan maklumat ialah maklumat semasa pekerja akan ditunjukkan di sebelah agenda pekerja dan pengurus dapat memastikan maklumat pekerja sentiasa terkini. Jadi seterusnya ialah pembelajaran dan onboarding. Pembelajaran dan onboarding ni berfungsi untuk kembangkan bakat dengan pembelajaran yang diperbaiki. Contohnya buat pengalaman belajar yang unggul dengan menyampaikan kandungan pembelajaran yang tepat kepada pekerja. Fungsi seterusnya bagi pembelajaran dan onboarding ialah pengurus dapat membuat kandungan pembelajaran dengan mudah. Caranya, pengurus boleh tambahkan dokumen, video, teks ataupun artikel di dalam perpustakaan. Di samping itu, pengurus dapat mengukur peningkatan pengetahuan pekerja dengan membina kuis pendek untuk memastikan bahawa pekerja dapat memahami pembelajaran dan mengembangkan kemahiran baru. Pada akhir kuis, selepas pekerja habis menjawab kuis tersebut, peratusan pekerja akan dipaparkan pada onboarding, jadi pengurus boleh menilai siapa yang sudah mendapat manfaat. Saya boleh katakan untuk sistem yang ini lebih kurang sama seperti Google Classroom ataupun Open Learning, kerana kita boleh masukkan fail, video, teks ke dalam sistem tersebut. Seterusnya, seperti Open Learning pula, selepas kita menjawab kuis, peratusan di atas akan meningkat. Sekian itu saja dari saya, Nurmaliha binti Martono.